Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Azli, nombor matrik 266035. Saya ingin membuat pembentangan individu pengurusan latihan dan syarikat yang saya telah pilih adalah syarikat Alif Cushion Enterprise. Okey. Syarikat ini telah dijalankan dan menyediakan perkhidmatan menjual kain, memasang mahupun mengambil tempahan dalam pelbagai jenis perabot berbalut, sepertinya membalut kusyen kereta, serta dalaman kereta, kusyen motosikal, sofa rumah dan lain-lain yang berbalut. Okey, di antara masyarakat pada masa kini telah mempunyai keinginan dan cita rasa dan kreativiti mereka untuk mengubah suai, untuk menampakkan kusyen mereka tu nampak cantik. Oleh itu, syarikat Alif Cushion telah menyediakan produk mahupun perkhidmatan dalam menjual kain, memasang mahupun mengubah suai di kusyen, desain kusyen kereta. Perkhidmatan ini Perkhidmatan mahupun produk yang telah dikeluarkan oleh syarikat Alif Cushion Enterprise adalah amat mementingkan terhadap kualiti serta kekemasan dalam pelbagai jenis perabot berbalut mahupun membalut kusyen kereta, memastikan nama baik syarikat ini terjaga untuk mendapatkan kepuasan pelanggan yang menggunakan perkhidmatan mereka. Pada era penubuhan syarikat tersebut adalah syarikat ini telah beroperasi dua generasi dah. Generasi yang diasaskan oleh syarikat ini sebelumnya bernama syarikat Afdal Berkat Enterprise mahupun Muzli Cushion yang telah dimiliki oleh bapa Encik Alif yang bernama Encik Azli, dan telah diwariskan kepada Encik Alif. Encik Alif ni telah menukarkan nama syarikat kepada Alif Cushion pada tahun 2015, dan syarikat ini telah operasi selama 20 tahun. Syarikat ini telah berdaftar dengan SSM dan telah ada lesen apa semua lah. Okey. Syarikat ini di antara misi syarikat adalah melaksanakan Alif Cushion sebagai perniagaan yang bakal standing dengan syarikat besar. Yang kedua, melaksanakan pengurusan serta kepimpinan yang cekap, berkesan, tulus, amanah, ikhlas, sikap mementingkan persahabatan dalam melakukan kerja dan sentiasa bersikap positif. Yang ketiga, memastikan tempahan yang dilakukan siap dalam masa yang dijanjikan. Yang keempat, mementingkan kualiti agar menjamin syarikat tetap kukuh. Kelima, menjaga hubungan baik di antara pelanggan. Keenam, sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik dan memuaskan hati pelanggan. Ketujuh, sentiasa mengikut reka bentuk dalam peredaran masa. Syarikat ini telah dimiliki oleh 100% Bumi Putra, dan syarikat ini bertapak di Jitra, Kedah, dan serta pelanggan mereka adalah berbagai golongan bangsa serta agama dalam menjalankan perkhidmat mereka. Analisis keperluan latihan dalam organisasi. Analisis keperluan dalam organisasi adalah satu analisis yang mengkaji selidik sebagaimana menjadi keperluan dalam organisasi yang pekerjanya melakukan kepada organisasi dalam mencapai kejayaan.
organisasi ini telah memerlukan latihan serta mengajar pekerja mereka dalam melaksanakan tugas dan dapat memberi tunjuk ajar dalam melaksanakan tugas mereka. Sebagaimana syarikat Alif Cushion telah mendapat kerja baru, pihak majikan maupun senior dalam organisasi tersebut memberi tunjuk ajar kepada pekerja baru dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Pekerja lama juga maupun pihak pengurusan telah memberi tunjuk ajar kepada pekerja baru dengan ilmu baru dalam kehidupan pekerja yang baru masuk ke dalam syarikat mereka untuk menyiapkan sofa maupun cushion. Sebagaimana pekerja baru harus bersabar dalam menggunting maupun memotong kain, menjahit serta mengambil ukuran, kerana akibat sekiranya kerja baru mengambil ukuran yang berlebihan, maka akan tidak jadi cantik kepada sofa mereka, sofa maupun cushion. Ini boleh menjejaskan kepada syarikat maupun organisasi, dan pekerja lama maupun pihak pengurusan dapat menasihati mereka supaya memperbaiki kesilapan yang mereka telah lakukan. Latihan ini adalah amat penting dalam organisasi untuk mengetahui pekerja dapat memahami maupun jelas dalam melakukan, kerana sikap yang dilakukan akan dinilai oleh organisasi untuk menaikkan pangkat maupun menaikkan gaji mereka. Sebagaimana latihan ini penting dalam menjamin organisasi ini menuju kejayaan dalam membentuk kepimpinan yang tinggi. Oleh demikian, latihan yang amat penting telah diperuntukkan kepada individu yang untuk mengenal pasti jurang yang cukup ketara dan dalam peranan yang jangkaan yang panjang. Organisasi ini tujuan untuk mengenal pasti bahawa organisasi meletakkan fokus pada aspek di antara luaran dan dalaman operasi. Persekitaran dalaman adalah merujuk kepada organisasi sebagaimana mengadakan latihan yang berkembang atau disiplinikasikan sebagai segi kewangan yang diperlukan dalam menjamin pulangan keuntungan yang tinggi serta mendapat daya saing yang dalam ruang pasaran. Aspek luaran organisasi adalah menjerumus kepada beberapa faktor, di antaranya faktor pasaran, penemuan yang telah memberi kesan kepada perjalanan organisasi tersebut sebagai merubah penstrukturan pentadbiran organisasi dengan cara yang tidak langsung telah memberi kesan kepada fungsi latihan. Sebagaimana latihan ini telah penggunaan teknologi yang amat penting, kerana teknologi pada masa kini berubah. Sebagaimana untuk melaksanakan tugas kita, teknologi ini dapat membantu pekerja untuk mengenal, memperbaiki maupun menjalankan tugas dengan cepat. Di samping itu, terdapat permasalahan yang sering timbul dalam organisasi, sebagaimana organisasi tidak jelas terhadap non-training berkemungkinan telah menyumbang masalah. Di antara faktor non-training adalah merujuk kepada faktor bayaran gaji yang rendah, prosedur kerja yang tidak berkesan maupun kemudahan fizikal yang kurang. Kebanyakan organisasi telah mempunyai faktor-faktor tersebut disebabkan organisasi kurang jelas terhadap latihan yang dilakukan. Akibat faktor tersebut, ini tidak dapat dibaiki dengan latihan.
Di samping itu, analisis keperluan latihan adalah merujuk pada aspek pekerjaan yang penting dalam aktiviti pekerjaan sistematik. Pekerja hendaklah melaksanakan tugas. Proses ini menjadikan sistematik serta melibatkan prosedur teknikal dalam menjelaskan tugas, tanggungjawab serta kewajipan dalam melakukan satu kerja. Analisis ini memberi kesan pada dalam pengurusan sumber manusia pada dimensi tugas, bidang tanggungjawab, kelayakan dan adalah memerlukan dalam menguji tahap kemahiran pengetahuan serta keupayaan dalam melaksanakan tugas walaupun tugas tersebut berbeza. Program analisis pekerjaan telah dicetus untuk pertama kalinya. Di samping itu, pekerjaan yang baru dapat diperkenalkan dalam perubahan teknologi, kaedah maupun prosedur dan sistem yang boleh disebabkan oleh perstrukturan semula organisasi. Matlamat program. Matlamat yang hendak disampaikan oleh adalah pekerja hendaklah menguraikan situasi maupun masalah yang sebenar yang dicipta bertujuan pengajaran. Matlamat ini bertujuan meningkatkan kebolehan pelatih dalam menyelesaikan masalah serta pembuatan keputusan sebagaimana pekerja menggunakan kaedah yang memerlukan dalam mengenal pasti serta mengkaji masalah maupun isu yang berlaku dan telah membuat pekerja untuk membuat keputusan. Syarikat Alif Cushion juga telah mengadakan satu kem sesi latihan dalam mengajar kemahiran yang baru serta memperbaiki kemahiran yang pekerja harus memperbaiki kekurangan mereka, sebagaimana pekerja harus pekerja juga akan mengalami kekurangan kemahiran, skill, pengetahuan serta sikap setia kawan dalam organisasi sekiranya organisasi tidak mengantar pekerja mereka dalam latihan. Di samping itu, objektif program ini adalah mewujudkan sistem penyelarasan latihan serta perindustrian yang menyeluruh serta bersesuaian dengan strategi dan objektif pembangunan negara yang bercita-cita menjadikan negara sebagai bidang perindustrian. Objektif ini digalakkan untuk perkembangan, membantu serta meningkatkan pembangunan program-program latihan dan perindustrian. Objektif ini juga telah memastikan sebuah negara mempunyai tenaga kerja yang mempunyai kemahiran serta kebolehan yang tinggi yang standing dengan tenaga pakar di negara-negara lain. Objektif lainnya menentukan pencapaian kemahiran yang seimbang dengan tahap kemajuan teknologi. Oleh yang demikian, tanggungjawab yang telah berlaku dengan memastikan teknologi yang telah dipelajari selari dengan keseimbangan dan rancangan bagi mengurangkan potensi latihan-latihan syarikat. Di antara kandungan program adalah sebagai melatih diri mereka untuk membuat persediaan yang terkandung dalam program organisasi dapat membuat aktiviti pada pekerja ketika kem latihan tersebut, sebagaimana pada hari pertama pelatih dapat bersuah kenal antara satu sama lain. Yang kedua, pelatih dapat mengenal erti kerjasama serta ilmu pengetahuan tentang kemahiran. Yang ketiga, pelatih juga dapat menambahkan ilmu baru sebagaimana teknologi yang kian membangun pada masa kini. Keempat, pelatih juga dapat mengeratkan hubungan di antara pihak pengurusan organisasi mereka. Okey. Tempoh program pada sesi latihan tersebut sekitar 2
2 mahupun 3 hari kerana ataupun 1 minggu, sebab program latihan ini dapat mengajar pekerja untuk melatih diri mereka dalam melaksanakan tugas dengan serta tanggungjawab dan dapat memperbaiki kemahiran mereka dengan tulus, dengan cekap. Okey. Akhir sekali, pengalaman kepada seseorang pekerja baru boleh ditentukan dengan memberi sesuatu bentuk latihan. Jika berjaya, ia memberi kesan positif terhadap masa hadapan pekerja berkenaan. Untuk yang di samping itu, bahawa untuk mengenali pekerja baru memerlukan maklumat sebagainya, khusus di antara 3 bidang utama, di antaranya piawaian, tradisi dan dasar syarikat. Kedua, kelakuan sosial. Dan ketiga, aspek teknikal daripada kerja tersebut. Kecekapan perubahan dalam masyarakat kita telah memaksa baik pekerja yang masih bekerja maupun yang telah disingkirkan untuk terus mendapatkan pengetahuan serta kemahiran baru. Keperluan latihan harus dihubungkan dengan pencapaian matlamat organisasi yang luas dan konsisten terhadap persepsi, strategi dan taktik pengurusan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.